Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, apa khabar semua? Dan thank you so much pada you yang support program Productivity dan thank you so much untuk you telah daftar. Kita sebenarnya maksimum kita perlu 3 je lagi untuk this coming workshop 14-15 ni, dan insyaAllah kita akan jumpa di Kuching pada 28 Mac ni. Okay, so perkara yang penting juga saya nampak ialah masalah-masalah trading seperti saya cakap pada you, dan saya nak share pada you a quick kita punya respond, which is saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih sebenarnya kan. Jadi ada macam-macam, saya nak baca you pasal respond saya nak you baca pasal respond, pasalnya ada yang memang bagi respon, dan saya terima kasih pada yang dalam kita punya boleh kata dalam kita punya YouTube lah So alright, so saya dekat sini saya nak baca sikit-sikit, just nak share dengan you yang kita datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza kan. Okay, saya ada tulis kat sini, saya kata saya nak ucapkan terima kasih atas support korang semua. Kita dah dekat 20k subscriber kita, kita punya follower dekat YouTube, dan slow-slow pun kita bertambah. Boleh kenalkan diri korang, daripada mana, kerja apa, berapa lama pengalaman forex so antara benda yang ni. So ada lebih kurang 34 yang jawab one day ago. Ada yang kata daripada JB pengalaman forex baru setahun. Zul kerja berkebun je kos. Jadi apa saya nak respon kat sini, tak kisah sebenarnya you ni berkebun ke, you ni menternak ke kan. Sebenarnya bukan isu dia dekat situ kan. Jadi pengalaman forex baru setahun, yes, maksudnya ialah baru setahun you perlu learn sekali. Kerja berkebun bukan masalah kerja, forex ni boleh buat semua orang. Yang ni pula JPJ mampu kan, nak jadi FTT, bantu saya dah 5 tahun trade. Ada yang dah 5 tahun trade pun masih lagi tak dapat jumpa cari apa tu jalan untuk jadi FTT. Sebenarnya untuk jadi FTT ni you perlukan ada plan kan, you perlu ada macam mana you punya saving kan, monthly, macam mana you nak buat you punya apa tu investment, macam mana you nak apa tu lakukan investment, macam mana untuk capai critical mass, apa masuk critical mass kan, you kena faham dekat situ kan. Ada yang daripada besut kan, trade dekat 6 tahun, ada yang dah tahu dah kerja tanam anggur. Yang ni saya rasa dia full time trader, kerja tanam anggur, trade 6 tahun. Ni saya rasa mungkin pengalaman dia dah lama saya tak rasa dia tanam anggur ni So Rudy dia kata, Assalamualaikum, saya daripada Sabah, kerja courier service, okey, pengalaman 3 tahun, trade tak konsisten, pernah MC teruk, jangan merasa profit. Saya rasa kes Rudy ni kan, merasa MC yang teruk, saya rasa mana-mana forex trader memang rasa kan, mana-mana forex trader saya garanti memang rasa MC yang teruk, dan dia juga dialah jarang merasa profit kan. Reason simple ialah kerana saya berpendapat, satu ialah mungkin penggunaan lot tak betul, nombor dua ialah mungkin teknik tak betul lah kan. Kalau dua ni you selesaikan, insyaAllah memang you dapat, even you float pun you akan dapat net profit kan. Okay, Fakrul kata salam kos, saya Fakrul daripada Pahang, saya baru start seminggu 2, tak faham apa pun, saya tengok video kos tapi sedikit tak faham istilah forex. Istilah forex ni untuk Fakrul sebenarnya ialah dia simple je. Istilah forex ni sebenarnya you kena faham, dia ada jaga dia kan. Kalau you doktor, ada bahasa-bahasa doktor dia. Kalau you accountant, ada bahasa-bahasa accountant dia kan. Kalau you orang yang macam dalam engineer, ada bahasa-bahasa dia. Even you pendaki gunung pun dia ada apa tu bahasa-bahasa dia. Salam Dani, welcome. Dan Fikri, Assalamualaikum coach, baru setahun setengah dalam bidang forex, pernah merasa withdraw tapi net profit setiap bulan masih lagi belum memuaskan. Ni dia dah mula. Jadi kalau you perasan daripada apa yang saya baca, ada penting sebenarnya saya baca ni untuk you tahu dan sebagainya. Pasalnya you nampak orang berlainan daripada pelbagai background kan. So ada yang baru setengah dalam bidang, baru tahun setengah pernah rasa withdraw tapi net profit setiap bulan masih belum memuaskan. So maksudnya ialah ada yang sebenarnya setahun setengah dalam bidang forex dah okey, ada yang 6 tahun tak okey. So apa cerita dia tu kan? Hisham Rasid, saya berasa tertarik, harap beri tunjuk aja, insyaAllah boleh. Kelas free ke berbayar? Saya tak cerita pasal kelas kat sini. Saya boleh kata saya ada yang free dan juga ada yang berbayar, bergantung komitmen you. Muaz tanya, hai coach, hantu forex ni letak mana? Kau degil lah. Ini sebenarnya masalah Muaz ni, sebenarnya dia tanya soalan yang valid sebenarnya kan, dia tanya soalan yang valid. So soalan yang valid tu maksudnya ialah memang sebenarnya masalah kita dalam keadaan emosi ataupun dikenali sebagai mu'atul ini hantu forex ialah memang ramai orang masalah dalam sebenarnya ialah tak boleh kawal emosi. So dia rasa benda tu hantu yang sebenarnya menggerakkan diri dia tanpa yang dia nak kan. Jadi ini yang saya perasan, iaitu perkara yang penting untuk you juga boleh tangkap lah. Maksudnya ialah you kena faham, memang kita ada melawan diri kita dalam trading kan. Muhaimin kata, Muhaimin daripada Bangi, student dah setahun main forex, kalau boleh tukarkan main tu kata trade forex Yusof Muhammad kata dah letih dengan forex 3 tahun tak pernah withdraw. Lama je kan, nasib kasih broker dalam 20k lebih jadi benda bertegar, pernah trade 3 hari dapat 1k, datang ombak tu malam je habis licin. Ini benda problem. Saya garanti isu Yusof ni ialah isu sebenarnya lot. Sebenarnya money management ni kena detail sikit dalam trading
Kan money management ni you kena detail sekali. Jadi bila you kata hai semua dah letih dengan forex 3 tahun tak pernah withdraw, asyik kasih broker je 20k dah jadi menipu tegar. Banyak tu. Pernah 3 hari dia dapat USD ke datang Umar tu malam je habis. Ini pasal margin. You maksudnya saya rasa margin ni pasal technical kan. Ihsan pula kata Assalamualaikum coach 0B. 0B. Dan forex kerja biasa-biasa je. Rocky bagi highlight, bagi thumbs. Baru Isyam Assalamualaikum, baru nak mula daripada Kelantan, baru nak mula bagus. So dapatkan sebenarnya ialah yang spesifik Maknanya you ada pembelajaran betul, silibus yang betul dan memang ada proven punya hasil lah. Mr. Manis kata baru 3 bulan trade kerja IT tech daripada JB. Bagus. Selamat datang ke program forex trading. Okey, Khalifah kata hai Coach Jero, boleh berhenti buat penerangan tentang cari entry guna kod RE, REM, RE. You salah tempat, kita tak pakai konsep ni. Ini mungkin BBMA lain. Dan kita ada konsep-konsep lain, kita pakai MTF code juga tapi kita konsep lain, mungkin you perlu betulkan kat situ. Huzaifah kata saya daripada Sabah, pengalaman 3 tahun lebih start fokus guna TBB. Tahun lalu banyak video course saya tengok dah ada beli ebook Game Changer. Ni Huzaifah. Okey. Saya gabung teknik course dengan teknik saya yang berhasil. Terima kasih sebab saya TNG stosh gila saya boleh kesan boleh ubah isi belajar buy dan cari entry sharp. Ada juga yang bagi sebenarnya respon lah. Maknanya dia dah mula clear kan. Dia guna teknik tahun lalu, dia beli ebook Game Changer. Gabung teknik dengan teknik dia. Boleh gabung. Terima kasih bagi setting SG. SG saya boleh kesan pun boleh ubah parameters isi 39 buy dan cari entry sharp. Very good. Okay, Azrai kata daripada Selangor masih lagi belajar, pengalaman trade baru 6 bulan dan suka tengok semua pengesan course di YouTube. Kalau rezeki saya nak tanya join workshop course. Please join. Untuk semua ibu yang cari. Okay, please join. Saya nak jawab terus kat sini lah. Kita baca tu please join Okay, please join sambil kita jawab ni kot kan. Boleh ke saya? Tahniah dan Syabas. Saya tak jawab semua tadi, saya tak nak ulang. Kita pergi terus, patut saya jawab lah kat sini sambil saya ceritakan you kan. So you yang sedang tengok ni pun you boleh share dengan saya. Sebab kenapa the reason kenapa saya buat benda ni ialah supaya dia resonate dengan you kan, supaya mungkin sebenarnya hadir sama kan. So Hadi kata second course saya hadir daripada Kulim, baru habis belajar. Pengalaman dalam forex tak sampai setahun, pernah masuk workshop penghujung 12, ada 2-3 ikut kelas sebelum tu tapi course paling puas hati. So dia kata dia dah join kelas forex sebelum ni kan, jadi kelas yang saya dah dia paling puas hati. Kau suruh buka re-account daripada buang masa, itu buat saya yakin tak salah orang. Jadi tahniah Hadi, kan teruskan pembelajaran dan juga aplikasi. Tahniah. Hadi kata. Dan saya bukan baca ni saja-saja. Memang saya save untuk cerita dengan you. Pasalnya mungkin juga dia berkait dengan diri you. Kan you kat mana? Ini really important kita punya orang-orang lain ni dalam ni. So Hasan kata saya trade 3 tahun dan macam-macam kelas masuk daripada free sampai 5k. Dia dah masuk 3 tahun sampai free 5k. Pendapat saya jika anda jumpa kelas mahal harga Yahudi. Harga Yahudi. Fikir dan kajilah dulu sebelum join kelas tu. Saya follow Coach Jero sebab apa bila cakap forex yang betul, itulah reality forex. Okey, saya cakap sini, saya cakap terima kasih atas feedback kan, feedback. Dia juga banyak follow saya dan dia rasa reality forex real lah bila dengan saya. Okey, Mr. Organic kata, Assalamualaikum, saya Imran, sebenarnya pengalaman baru 6 bulan. Hangus dah dekat 1k USD, cepat tu. Macam-macam teknik pakai, sekarang baru mula ada kesedaran, target sampai tahun ni dapat 5-10 USD sehari pun okey. Dengan sisi semua ada, nak city bukan sebab apa, saya nakkan masa family. Good, bagus. Maknanya clear. Okay, clear dari segi outcome. Kenapa buat forex. Kadang-kadang ramai orang dia tak tahu kenapa buat forex kan. So saya boleh kata dia good lah, bagus, clear. So kecil kata salam kos, saya daripada Ipoh, pengalaman dari dalam benda financial khususnya forex hampir setahun dan masih lagi di lambung ombak. Kena start kan, ada sampan dan juga pengayuh serta pulau impian yang tepat. Yang tepat maksudnya ialah setting goal dan ada application dan learning. Itu maksud dia. Okay, Juzafli ni datang daripada ni Sedang. Daripada Sedang kerja di Space 3 tahun forex, buat udah dapat profit secara konsisten walaupun dah kecil. Sebab yang penting forex cuma dapat income kecil, jangan tamak. Yes, betul, jangan tamak. Greed antara most kira common enemy lah. Common enemy untuk enemy untuk forex trader kan. Betul juga tu. Jangan tamak-tamak, dapat profit je okey, which is fine. Okey. Yang ni kata Muaz kata depo balik $14 dia tadi dapat $100. Hantu forex trader dia masuk ikut tepi, potong nipis, letak full margin. Mensil aku nak give up, jangan harap. Okey. Jangan give up, tapi jangan give up tapi masa sama. Okey, jangan give up tapi masa sama
Iaitu ubah cara trading sikit lah. Jangan asyik full margin je okay. So Izwan kata saya coach, saya daripada Pahang dah 3 tahun trade, tahun 1 MC je 1 setiap bulan 100 USD. Tahun 3 dah mula jaga dah withdraw setiap bulan. Terima kasih atas ilmu coach, saya belajar attitude dan live trade coach. Maknanya ada perubahan lah. Ada yang kata Pahang kat mana, mulai menuntut sikit zero forex. Okey, Kuantan jauhnya. Ni dia punya cerita ni. Okey, so saya nak cakap kat dia, saya kata Waalaikumsalam dan tahniah. Start fikir long term. Terutamanya konsep critical mass. Okay, kena clear. Pergi kepada situ. Alright. So kalau kata Assalamualaikum, saya daripada Johor, lama juga kena efek ni tapi tak pernah konsisten. Apatah lagi withdraw je, jarang-jarang sangat. Dalam cuti trade hampir 5 tahun. Itu bukan cuti trade. So MC sekarang ni dah terkaitkan record baik memori sambil tumpah menimba ilmu. Okey. Okey, selamat. Okey, belajar dan aplikasi nanti. Kan? You dekat mana agak-agaknya antara saya cerita ni? Cuba you cerita. Kan Muaz, banyak Muaz komen ni. Trade pernah masa withdraw berkat pada sampai tengah bagi hantu for MC terus banyak kali dia sedih ni. Okey, saya nak respon yang ni dululah. Dia atas tu nanti saya akan tulis kemudian. Pasalnya saya dah dah cakap dekat sini Alright, so kita tengok lagi yang respon yang lain, apa ada respon lain tak? Okey, ni kita nak baca respon, minta tolong listkan semua apa problem anda dalam trading atau investment. Saya nak buat konten, ni saya nak tengok. Jadi ni mungkin juga masalah-masalah yang common dengan you, okay? So masalah dalam trading ialah kurang kenalan. Nak borak mengenai trading pun tak best, selain tu modal je lah. Ni kurang kenalan pula dah, okay? So maksudnya start networking, masuk seminar ke, workshop ke, atau expo berkenaan financial market lah. You akan jumpa ramai kawan saya. Ramai kawan-kawan kita. Follower RTT pun sebenarnya 30,000 Okey, ni masalah trading susah nak buat keputusan. Guna multi time frame. Contoh saya cuba trade di H4, CS menunjukkan bear tapi dia tunjuk bull, di weekly tunjuk bear, di monthly tunjuk bull, mana satu patut ikut. Okey, nasihat saya mudah, cuba cari pair yang arah sama. Cuba cari pair yang arah sama. Okay, saya lemah betul baca multi time frame dan candlestick dan selalu entry tak ikut position yang betul. Saya lemah baca multi time frame dan candlestick dan selalu tak ikut entry position. Maksudnya you tahu ke? You tahu entry lah kot. Saya lemah baca multi time frame dan candlestick. Kena banyakkan back test dan forward test dengan risiko paling rendah. Ni saya punya respon paling rendah. Okay. You ada tak yang you berkait dengan ni kan? Saya sengaja tulis. Baca candlestick and entry yang betul. InsyaAllah. Okay, tengok FIDCW beginner kan. Boleh belajar dari awal. Kan kalau nak detail lagi masuk workshop. Masuk bengkel. Bengkel ni kan kita repair. Okay, Syafiq kata tolong kupaskan macam mana nak balik ke entry kita masuk kan. Entry macam mana kita boleh hold, pening nak ikut yang mana tu. Okey, ini kena ada trading plan lah. Ini kena ada trading plan dan PVM model. Kena ada trading plan. PVM model ni memang banyak softkan you Okey, ada yang tanya kalau pull back dan bila sampai retest level macam mana kita boleh anticipate sampai dia akan turun ke bawah. Okey, kalau pull back dan bila sampai retest level macam mana kita boleh anticipate? Always semak multi time frame dan respect bigger time frame. Dan respect bigger time frame. Okey. Ada yang kata tak apa CDS dan multi time frame. CDS bermaksud candlestick dominant setup bukan CDS buka akaun saham tu. Candlestick dominant setup. Dan kena selalu rajin tengok back test dan forward test. Dia tak percaya sebab key pada repetition memang key pada mastery ialah repetition Dia kata isu yang saya ada sekarang nak letak SL ke tidak dalam set entry atau SL open sebab banyak kali saya letak SL spread macam tu kejar SL berjalan kat dalam SL sebab saya safe capital. Macam mana letak SL betul sebab saya suka trade. Okey. Kena ada PVM model lebih detail. Sebagai contoh itu mungkin SL you guna letakkan pada risk reward ratio pips yang lebih jauh. Saya tak tahu you faham ke tak ni. Lebih jauh dan masa sama juga ialah cuba kaji you entry time frame mana, sebab beza sebenarnya time frame besar dia punya SL sebenarnya pun besar.
Setup untuk entry berubah tu yang payah. Okey. Setup untuk entry, cuba perhatikan apa itu trading time frame dan konsep 3TF, insya-Allah boleh bantu. Kan, insya-Allah boleh bantu. Ni ada yang tak faham tadi setup untuk entry kan, berubah-ubah. Dia sebenarnya tak berubah sebenarnya, kita yang mungkin berubah. Contoh kan, macam ni, saya semalam profit 120 $130 masa maghrib saya tunjuk ni, saya tak buat live trading lagi Sekarang ni kalau you tengok saya punya float pun boleh tahan juga ni. Kan, float saya dekat $400 kan. Contoh. Tapi saya dah profit sebelum ni $600. So ada net 200. Saya boleh kill je. Contoh kan. Jadi sebabnya apa? Simple. Sebabnya semalam simple je. You tahu kenapa? Semasa H1 ni saya tak pergi letak TP. Kan, you tengok dekat JJ ni. Kan, contoh dekat sini dia tidak berubah sebenarnya. Ni. Kan, masa saya sell semalam, cantik dia turun, nampak? Turun sampai lebih kurang 140 pip. Tak tutup dan tak buat SL. Last sekali dia float. H1 pula ada candlestick, continuation naik kan. Cuma saya biar ni, saya tak nak gaduh masa live trading. Barulah saya akan akan tunjukkan macam mana kita nak kill ataupun take profit benda ni macam mana dengan sepatutnya. Faham? Jadi kadang relax lah. Kan, sebab saya kalau ikut net saya ada $200 lagi kan. Saya kill ni. Tapi saya biar dulu. Okay, sebab saya nak buat live trading kejap lagi, relax lah. Okay, setup contohnya gold dah sell kan. Semalam saya dah trigger satu buy kan, lepas tu saya buat PO. Jadi sekarang ni setup H1 tengah sell. So sebenarnya kena sell dulu, memang nampak sell dulu, tapi sabarlah sebab monthly, daily ni masih lagi pada time frame sama ni, sebagai contoh lah. So biarkan dia, sebenarnya jangan kelang kabut, relax kan. Lepas tu you kena ada risk tolerance dekat mana kan. Jangan kelang kabut ataupun ni. Okay, Assalamualaikum. Saya cuma nak bagi tahu cara kita saya cuma nak tahu macam mana kita confirm entry yang kita masa tu berdasarkan tiap-tiap berbeza. Sebelum kita entry, apa SOP yang simple, panduan dan menggunakan basic step by step, mudah tu je. Okey, kena ada SOP trading plan dan PVM model. Cuba tadi semak video yang ada lah. Okey, yang ada. Okey. Cara nak sharp entry, Rizwan kata better fokus kepada sharp exit lah. Sharp exit. Okay, untuk entry sharp, bagi saya tak wujud bagi saya tak wujud. Boleh filter, boleh filter dengan MTF dan SNR time frame. Ni pada saya. Kesalahan buyung, saya saja je baca ni untuk kawan-kawan kita. Assalamualaikum coach, saya sikit saya memang newbie, antara smartphone tab mana lebih baik untuk trade forex ni, especially bagi orang risiko tersilap. Boleh tahu mana model telefon. Ada juga yang tanya model telefon dari segi harga dan performa untuk buat trading. Oh, ini technical punya spec. Saya berpendapat sekarang ni mana-mana telefon sama ada Android atau iOS, semua boleh pakai. Kan, boleh pakai. Beza dia lah screen lah. Screen size tu, screen size, tengok pada kita nampak ke tidak. Okey, nampak ke tidak. Okey, tengok ke situ screen size tu nampak ke tidak. Okey, tengok mana-mana telefon Android atau iOS semua boleh pakai. Screen size tu tengok pada kita nampak ke tidak. Itu yang penting. Jadi pada saya smartphone okey atau tab bukan isu dia. Kita sendiri kena test dan tengok. Test dan tengok. Okey, test dan tengok. Okey, test dan tengok. Macam itulah. Relax lah. Okey, Niko, saya mau tanya gimana cara supaya tahu trend sedang terdown pakai BMM only, dan kalau arah cirinya gimana tervalid. Terima kasih coach. Silap channel ni. Silap channel ni. Kat sini kita pakai BB Mastery. Okey. Cara cepat growkan akaun kecil. Cara cepat akaun kecil sebenarnya cepat juga mati. Cuba try fokus kan pada grow account dengan saving dan trade low risk ataupun security capital untuk setahun. Ada orang gunakan konsep kecil, kalau 100 boleh jadi 1000 baru di modal ni nak tak nak pun kena saving modal kena saving. Kena ada lebihan daripada gaji ataupun income setiap bulan dan turunkan perbelanjaan. Suka hati je bagi pada orang kan, tapi saya pun buat macam ni saya tak cakap saja. So saya ikut signal orang, first entry biru dan merah, lepas tu MC depo lagi, nasib baik depo kecil. Wassalam. Belajar sendiri.
dan tahu macam mana nak buat akan jauh lebih membantu daripada ikut signal orang daripada signal orang. Okey, salam kos, saya dah ada teknik dan sedikit saving anti trade bila dah buat analisa teknikal untuk planning order, dah faham structure market. Ada dikatakan PO tadi saya trade bersama monthly dan weekly. Betul dah, monthly weekly dan entry semua. Masalah bila market lawan entry saya dulu, then masalah bila market lawan arah entry saya dulu, dia ikut analisa saya cut loss dulu, dia market follow analisa. Tak faham. Saya rasa, saya berpendapat you dah faham sebenarnya. You dah faham. You dah faham. Yang tinggal ialah adjust dari segi apa tu, you punya PVM model, terutama dari segi jarak SL dan TP. Cuba adjust kat situ. Osman, salam, welcome. Okay. Malam ni adalah trading, adalah trading setiap hari. Ni saya saja je share ni sambil-sambil ni. Oi, banyaklah pula soalan ni. Memang kau mampu okey. Alright, tapi saya cubalah, okey. Salam, persoalan saya nak tahu leverage yang sesuai untuk jauh untuk daripada untuk margin call. Kalau macam memang saya tak reti agak cara nak terpaksa emosi, cara nak entry safe, tak perlu takut ada penghujung atau pertengahan trend, jenis swing seminggu. Thank you coach. Guna H4 ke atas, terutamanya daily dan ke atas. Okey, lepas tu saya nak tahu leverage sesuai. Leverage pakai 1500. Okey, lepas tu entry safe, tak perlu takut ada pujuk tengah trend dah. Tunggu candlestick trend. Ini paling senang lah. Okey, antara short term dan long term trading, mana satu lebih profitable? Soalan tricky. Kena ada dua jenis trading, short term dan long term. You kena ada. Jadi yang case profitable tu kan, kena adjust accordingly performance sendiri. Lain orang lain cara kena adjust performance sendiri. Kena faham kat situ. Macam mana saya rasa bila saya kena makan patut dia fly. Try letak SL selepas SNR terdekat. Ni boleh bantu sangat kalau dia letak SL terdekat, sebab dia kena SL dulu kan. Dia kena SNR dulu kan sebab kena SL. Masalah minggu ni saya sepatutnya boleh lagi profit, tapi cut profit awal sebab takut rugi. Kalau SL boleh tunggu, tapi nanti tak boleh tunggu. Saya SL dia buy go. Kalau BE confirm kena BE. Tak apa, fokus pada survival dulu. Lepas tu bila dah biasa, fokus kepada untuk make little profit kan, kemudian make more profit. Jadi konsep dia sebenarnya ialah iaitu always refer pada risk appetite dan risk tolerance sendiri. Ada benda yang saya terpaksa jawab general dekat sini, sebab saya tak boleh nak pergi belum yakin ni. Memang kena buat dulu sebenarnya. Yakin datang daripada application. Dia tak boleh yakin ni tiba-tiba, dia mesti datang daripada application. Bila saya dulu coach, dah lama nak tanya, saya sekarang confuse mana satu yang terbaik. Hari tu pakai H4 noise, daily macam okey sikit, apa masalah sekali. Benda ni refer pada time frame yang nampak menguasai. Sebab setiap time frame kadang dia tukar setup dia pada time frame lain. Ini saya perasan lah, dia memang kadang-kadang tukar masa ke masa. Bila buat backtest mula jadi, bila live tadi semua tak jadi, mula cari teknik lain, apply dan benda ulang sama. Tengok chart pun dah jadi, saya tak tahu pun nak buat. Tolong azan tak sikit-sikit. Kena make decision lah, kan. Kena pilih satu, dan key pada mastery ialah repetition. Repetition. Tak apa. Okay, macam mana nak baca trend bila time frame lain berbeza arah, mana satu nak ikut, bila time frame berbeza arah, boleh ke entry, macam mana nak make sure entry tu valid atau okay. Clearkan apa trading SOP, apa you punya PVM model, dan time frame mana 3TF nak pakai.
InsyaAllah saya akan bantu dalam live nanti. Okay, InsyaAllah akan bantu dalam live nanti. Okay, alright, ada lagi macam-macam masalah terlalu bergantung pada indikator. Betul je bergantung pada indikator, tapi kena jelas trading jenis discretionary ke atau rule base. Ni cuba you faham apa yang saya tulis ni. Sebab kalau you terlalu ikut discretionary, mungkin you jadi pening. Saya kerap entry TF, entry besar, dan of course akan profit besar MC. Cuba kecilkan kan lot dan cuba buat tight SLTP. Nak tahu cara stop loss dengan take profit dengan betul, sebab selalu Cik Edu sentuh stop loss ni ramai orang fokuskan SL tersebut pada trading time frame semasa trading. Ni pada saya lah. Siapa-siapa yang nak komen kat sini sila. Saya sedang jawab ni sambil dengan buat live dengan you. Time frame apa yang paling sesuai untuk entry? Mana-mana time frame sebenarnya? Mana-mana time frame? Okay, ikut arah. Dan juga apa tu, cari H4 ke atas. Ni pada saya. Alright. Masalah saya dalam trading, bila modal selalu euro 25, kadang-kadang boleh profit sampai 300 euro. Ni main besar ni. Lepas saya biarkan dia berjalan, lepas tu 2-3 hari saya biar dia makan habis semua. Dan niat saya nak entry dan biar single setahun, akan saya layak menjadi daily trader saja. Swing boleh, tapi kena jelas pasal structure market pada weekly dan monthly kan, dan ada trending dan sideway kan. Isu nak simpan mesti trigger tu datang daripada sideway breakout. Ni saya jawab direct sideway breakout. Okay, breakout daripada time frame monthly terutamanya. Weekly sebagai apa itu initial trigger. Ini kalau saya ni kalau saya. Okay, tapi saya sendiri pun tak lepas. Saya maksimum pun dalam 5 bulan macam tu. Lepas tu kena SL profit lah, alhamdulillah kat situ. Okay, Raja Amir kata, masalah lah saya pening dengan forex ni, tak tahu nak ikut mana satu. MC dah 2 kali, minggu lepas depo lagi, sekarang pun tengah pening, tapi sekarang belajar channel, harap tak MC lagi. InsyaAllah kan. Cuba ikut satu-satu. Boleh punya. Boleh punya. Okay. So saya tak tahu bila kesan trend akan berubah, bila ni sudah pada masa bila. Ada yang market berubah dalam 1 jam je, ada yang tak berubah walaupun risk on. Betul, bila company tak sampai trend untuk USD result positif pun gagalkan trend yang sama. Betul? Ya, betul. Apa you cakap? Okay, real experience. Stick pada plan sendiri. You kena ada plan sendiri sebenarnya. You tak boleh rely pada market. You kena ada plan. You kena ada tight plan. Masalah saya tu bila Dani saya nak belajar, bila Dani nak belajar saya wayang minggu, itu kena tanya Dani lah. Boleh ni ke Dani? Tu kena tanya Dani. Assalamualaikum, saya nak tahu price up and down trend. Belajar at least basic candlestick trend. Kan belajar at least basic candlestick trend. At least lah belajar basic candlestick trend, at least. Okay, macam mana nak kawal emosi dan apa perlu buat bila loss banyak? Loss banyak, kena berehat dan faham financial blueprint. Ini dalam foundation. Saya tak boleh jawab, kadang-kadang ada setengah benda tu saya kena jawab dalam video berlainan. Saya tak boleh jawab direct, saya boleh cakap dekat sini. Syarif Muhammad, welcome. Ada sikit lagi. Okay, so cara membaca candlestick. Okay, boleh follow apa tu kita punya FWCB kita. Saya ada sentuh sikit. Okay, selalu target TP atas 100 pip, patuh hold 30 pip set pasal BE dan tiket biasanya kena BE. Tak apa kena BE, sebab sekali dia terlepas jauh, dia akan terlepas jauh, jangan risau. Coach Kau 8 buatlah penerangan paling simple untuk intraday mapping apa semua. Bila tengok video rasa okey, bila entry rasa ke mana pergi yang panjang lagi nak mengadu sebenarnya, tapi tak apa, kita salah kat Mira pun dah okey. Mira jawab muka salam. Tapi masa sama juga, okey.
Cuba tengok berulang kali kan. Cuba tengok berulang kali video saya terutamanya. Akan nampak lama-lama. Sebab you tengok lama-lama, you akan nampak. Confirm ya. Okay, kalau kita banyak tengok chart dan trend line di time frame tapi tak profit, apa perlu kita banyak pengalaman tengok chart buat money management, but still biar kena asset tidak pada chart. Sebab bila entry kita asset mana kita buat tu kedai kau terima betul ada sebab apa komen coach. Saya berpendapat, saya tahu you trade sebenar dan ini merupakan skrip trader lah. Apa yang you perlu ialah belajar dengan orang lebih berpengalaman dan establish PVM yang lebih sesuai. Ini saya. Kalau siapa tak faham PVM tu, kita pergi pada kita punya ni live kita. Bila apply satu teknik, first try boleh je buat profit. Alternatif guna teknik sama, dah tak profit merah je. Guna teknik ada dua kali berbeza menjadi tak pasti. Ini kena stick pada satu teknik dan fokus pada satu trading plan. Establishkan PVM model. Kan banyak saya nasihat guna PVM model. Jaga MN atau cara jaga MN, tak konsisten tips. Start dari basic, faham trading plan dan money management basic. InsyaAllah boleh dapat. Okey, cara fahamkan penggunaan moving average dan Bollinger Band ada dalam evaluasi beginner. Okey, menjaga MN bang, insya-Allah kan. Insya-Allah saya kongsikan. Asas dia ialah controlling loss. Okey, using stop loss. Okey. Ini yang saya nak nampak. Alright. So memang saya sengaja baca you satu sebabnya saya berpendapat ini juga mungkin resonate dengan you masa ke masa. Kan ada yang kebanyakannya ialah dia tak tahu, okey dia ni tak konsisten, dia ni pula dah memang ikut, lepas tu market juga pening juga ke mana. So ini adalah normal. Jadi apa you buatlah, you kena pandai adjust accordingly. Saya faham you punya soalan tu sebab saya melalui benda yang sama juga dulu, dan sama juga saya juga kadang-kadang termasuk kepada masalah yang sama juga. Ada juga kan. Jadi you sendiri kena ada cara dan juga pandai bersabar. Kadang-kadang market ni kita jangan terlalu ikut dia sebenarnya kan. Kita pergi je, jangan terlalu, dan macam you dah profit, cuba you bertenang kejap. You dah profit, you boleh buat 20%, 30%, cuba you jangan trade sekejap kan. You relax pula seminggu, lepas tu baru you trade balik, ataupun you tengok market gila, ataupun market time frame sama. You kena pandai berehat dan juga pandai masuk. Tu bahasa dia lah paling mudah. Dan setupkan PVM model, trading plan dan lebih spesifik. Itu yang paling penting Alright, so thank you so much. Saya jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Kita ada live trading dan juga live training selepas ni insyaAllah. Dan pada yang sama juga, hopefully you learn something. Saya sengaja buat macam tu supaya you boleh learn juga daripada kawan-kawan yang lain, dan juga apa tu yang kita boleh tengok akan datang. Alright, so all the best. So salam hormat dan Assalamualaikum, dan jumpa lagi insyaAllah. Dan lepas ni saya akan berehat sekejap dan kita akan pergi kepada kita punya live trading kita. Okay, so jumpa dalam live trading nanti. Alright, so untuk Forex beginner kan, bagi you yang mula-mula untuk belajar, ini adalah satu program khas yang digunakan untuk kita sebenarnya sampaikan modul yang sesuai kan. Bagi you yang sangat zero, dah tahu apa-apa, ataupun you nak sebenarnya untuk you dah pening, ataupun you tak tahu mana hal tu dalam forex trading, ataupun you nak fokus untuk konsisten, you kena mula dari Forex beginner. Forex beginner akan dilakukan di Kuching pada 28 Mac ni di Hotel Pullman Kuching, dan hanya ada limited seat, dan sangat-sangat penting untuk you all terus grab opportunity ni, dan dia tidak selalu dilakukan oleh Road to FPP. Dan sekarang ni boleh terus WhatsApp atau PM saya di 010-237-0055 dan jumpa anda di sana. Dan paling bagus sekali sebenarnya dia juga disponsor, 100% disponsor untuk you punya lunch, untuk you punya di Hotel Pullman, dan juga you punya high tea. Maknanya ada dua, dan ini juga berharga lebih 158 plus dan paling best juga kita punya yuran juga yang sepatutnya you bayar sebenarnya juga disponsor. So jumpa di Kuching. Wow, okay, bye.